Saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi malam ini saya muncul di ruangan telusur untuk menelusuri pada malam ini sejarah kebangkitan Islam yang bermula pada tahun 1979 yang dipanggil Revolusi Islam Iran. Bagaimanapun sebelum saya membincang tentang Revolusi Iran yang menjadi punca kepada kebangkitan Islam ataupun setengah orang memanggilnya sebagai bangkitan agama, saya akan menyebut dulu beberapa revolusi di seluruh dunia. Terdapat banyak revolusi yang berlaku, sebenarnya berpuluh-puluh revolusi yang berlaku di dunia ini. Dan yang paling besar, mengikut catatan setengah penulis, ada tujuh revolusi. Yang pertama revolusi Iran yang saya akan bincang sekejap nanti. Yang kedua adalah revolusi Haiti, di mana menyebabkan kali pertama dalam sejarah moden golongan hamba berjaya menubuh kerajaan, mendapatkan kemerdekaan daripada Perancis dan Inggeris. Yang ketiga adalah revolusi Turki Muda. Ini juga revolusi yang hebat dan menyebabkan kerajaan Sultan Abdul Hamid kedua jatuh. Dan yang keempat adalah revolusi Kuba pada tahun 1952. Dan yang kelima adalah revolusi Oktober di Rusia. Dan yang keenam adalah revolusi Prancis pada tahun 1789. Ya, yang ketujuh adalah revolusi Amerika pada tahun 1783. Ini adalah merupakan kejadian besar, pemberontakan besar yang dipanggil revolusi. Masih ada banyak lagi revolusi sebenarnya yang berlaku di dunia ini, tetapi pada malam ini saya akan bincang tentang revolusi Iran yang menjadi punca kepada kebangkitan Islam ataupun kebangkitan agama. Kenapa kebangkitan Islam ataupun kebangkitan agama yang berlaku kepada umat Islam bermula dengan revolusi Iran pada 1979 tidak mampu membawa umat Islam kepada kemajuan seperti dengan revolusi lain, revolusi Prancis, revolusi Oktober di Rusia, revolusi Amerika dan lain-lain revolusi yang hampir kesemuanya membawa kepada kemajuan ummah atau negara itu. Tapi kenapa tidak berlaku kepada revolusi Iran membawa perubahan besaran bukan saja di Iran tapi juga di seluruh negara Islam, menyebabkan kita di sebelah kita kami di Patani masalah turut bergerak ke arah kembali kepada Islam di Malaysia, di Indonesia, di negara Arab, seluruh negara Arab. Waktu itu saya masih belajar tahun 1979. Jadi saya mengikuti perkembangan revolusi ini dengan mengikuti daripada akhbar, daripada majalah dan juga daripada perbincangan di universiti sewaktu saya berada di Morocco dulu. Perubahan berlaku memang secara ketara sekali dalam banyak perkara berkaitan dengan agama. Soal masalah di kuliah-kuliah kami, masalah wanita tidak bertudung, tetapi apabila selepas revolusi Iran dengan
secepat kilapnya pelajar-pelajar bertudung dan juga dalam masyarakat pun perubahan berlaku dengan hebat waktu itu di Morocco. Sebenarnya kebangkitan Islam ini tidak saja memberi kesan kepada orang Islam seluruh dunia, tapi juga memberi kesan kepada agama lain. Seperti kami di Thailand, kalau kami dulu kita lihat bahawa orang Thailand terlalu longgar dalam agama mereka, agama Buddha. Tapi selepas bangkitnya orang Islam, orang Buddha pun sudah ada satu usaha untuk nak hidup dalam suasana agama seperti dengan orang Islam. Kenapa kebangkitan yang besar tidak membawa kepada perubahan kepada orang Islam, perubahan menuju kemajuan? Hanya perubahan yang berlaku adalah perubahan dalam bidang agama. Itu mereka kembali kepada agama saja, tapi tidak membawa kepada kemajuan dalam bidang lain, bidang dunia, bidang kemajuan. Tak ada. Kenapa boleh menjadi begitu? Saya anggap bahawa kebangkitan yang berlaku sekarang, berlaku pada tahun 1979, yang berpunca daripada revolusi Iran itu, hanya merupakan kebangkitan agama sahaja, bukan kebangkitan Islam. Kebangkitan agama bermaksud mengajak orang, menyuruh orang kembali kepada agama, kembali kepada sembahyang, puasa dan mengamal amalan-amalan agama sahaja, tapi tidak mampu mengajak orang Islam supaya mengamal Islam secara keseluruhannya. Inilah menyebabkan bukan saya saja, tapi orang lain pun begitu juga menganggap bahawa Nahdah, kebangkitan sekarang yang berlaku sejak 41 tahun lalu, hanya kebangkitan agama, bukan kebangkitan Islam yang seimbang, yang ada dua sosok, iaitu sosok agama dan sosok dunia. Bukan, tapi hanya kebangkitan agama sahaja. Dan kebangkitan agama pun menuju ke arah berkonflik. Konflik antara Iran dengan negara-negara jiran di kalangan orang Arab, dan konflik juga di antara negara-negara Arab sendiri, kerana telah berubah. Kebangkitan agama ini pula telah berubah menjadi kebangkitan perbalahan mazhab antara mazhab Ahli Sunnah dengan mazhab Syiah, sehingga meletuskan perang di Iraq, sehingga Amerika masuk campur, menggulingkan Saddam Hussein, yang dulu Saddam Hussein itu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sekarang ini Iraq diperintah oleh Syiah. Dan perkara yang sama berlaku di Suria. Suria walaupun dulu diperintah oleh Fuad Alawi yang juga Syiah, tapi mesra dengan Ahli Sunnah. Tapi sekarang tidak jadi begitu. Jadi perbalahan, jadi konflik besar-besaran di Syria. Begitu juga yang berlaku di Yaman. Yaman dulu puak Ahli Sunnah dan Syiah ataupun Houthiyun boleh duduk bersama, tapi sekarang tidak boleh. Sekarang puak Houthi adalah menjadi proksi kepada Iran, sehingga menyebabkan Saudi Arabia sekarang ini dah berapa tahun menyerang Yaman, dan sampai sekarang ini pun tidak selesai. Tapi alhamdulillah, seperti saya baca pagi tadi, bahawa sekarang ada usaha untuk nak berdamai di antara Saudi dengan Iran, di mana putera mahkota Saudi Arabia, iaitu Muhammad bin Salman sendiri memberitahu bahawa dia memang serius untuk nak berdamai dengan Iran. Itu. Jadi ini yang jadi masalah kepada kita semua.
Kebangkitan agama pun tidak membawa kepada ajaran agama yang memboleh kita duduk bersama, tapi membawa kepada perbalahan sesama kita, sesama orang Islam sendiri. Ada kalanya juga berlaku perbalahan di antara ahli sunnah wal jamaah. Jadi itulah yang menjadi menyebabkan saya memikirkan bahawa kebangkitan agama yang berlaku sekarang memang kita terima, anggap kuat baik, tetapi kenapa orang Islam tidak mengubahnya menjadi kebangkitan yang membawa kepada perubahan lebih jauh daripada ajaran agama, kepada ajaran Islam. Sepatutnya revolusi Iran yang meletus itu patutnya diberi sokongan, dan pihak Iran sendiri pun sepatutnya tidaklah berlagak sombong dengan revolusinya, sebab masalahnya sendiri dia ada dua pihak. Pihak Iran sendiri, Ayatollah Khomeini sendiri, apabila dah menang dapat menjatuhkan Shah Iran Pahlavi, dia bercakap beberapa kali bahawa dia mau eksporkan revolusi Iran ke negara-negara lain. Ini menyebabkan negara Arab takut, sebab mereka takut tahta mereka jatuh, takut kerusi mereka jatuh, takut kepentingan mereka hilang. Maka mereka terpaksa menyerang Iran dalam perang antara Iraq dan Iran pada tahun 1980. Bahawa waktu itu tidak ada negara yang berani menyerang Iran kecuali Iraq. Dan saya ingat waktu itu Raja Fahad, almarhum Raja Fahad sendiri, apabila dalam perbincangan dengan Saddam Hussein dalam satu mesyuarat, dia kata tidak patut menyerang Iran, tapi walaupun mereka takut, walaupun Saudi takut, dan semua negara Arab takut kepada Iran, takut kepada revolusi Iran, sebab Syiah. Waktu itu hanya ada Syria saja yang bersama Iran, dan Sudan, dua negara saja yang baik dengan Iran. Tapi negara lain memang tidak suka kepada Iran, tidak suka kepada Khomeini, dan mau kalau boleh mau mencari jalan untuk menjatuhkan kerajaan Iran. Bagaimanapun Saddam Hussein menyerang Iran pada tahun 1980 gitulah. Dan berperang lama, berperang yang begitu hebat, 7-8 tahun sampai ke 88 begitu. Baru berhenti perang, dan tidak siapa kalah, tiada siapa menang. Waktu itu saya berada di negara Arab selepas waktu saya tamat belajar, dan saya bekerja sebagai wartawan utusan, sebagai wakil utusan di Kahira. Saya dapat terlibat langsung dalam mencari berita dan hadir dalam semua muktamar persidangan yang diadakan berkaitan dengan Iran ini. Dan saya dapat pasti bahawa dalam perbincangan di persidangan muktamar itu memang terdapat banyak perkara-perkara yang orang Arab memang betul-betul nak bantai Iran pada waktu itu. Malah ulama-ulama pun mengeluar fatwa, khususnya daripada golongan ulama di Saudi Arabia, mengeluarkan fatwa Imam Khomeini adalah kafir, dan orang Syiah semuanya kafir. Jadi ini di sedikit dan sedikit berubah bangkitan agama ini menjadi konflik agama, konflik mazhab. Itulah yang saya rasakan bahawa kebangkitan agama bukan kebangkitan Islam sama sekali. Sebab kalau kebangkitan Islam, ia akan membawa kita kepada
agama dan dunia. Tapi kini kita lihat bahawa kebangkitan kita adalah dalam bidang agama, nak mengajar orang sembahyang, nak mengajar orang puasa, nak mengajar orang hanya hal-hal agama semata-mata. Tapi hal dunia kita tinggal kepada orang lain, kerana dunia ini adalah neraka orang Islam. Begitulah yang terjadi kepada kita sekarang. Jadi dengan itu bagi saya sendiri tak nampak bahawa walaupun memang hebat revolusi Iran, hebat, memberi kesan yang besar kepada orang Islam dan orang bukan Islam, dan membawa perubahan. Revolusi ini adalah pasti membawa perubahan serentak dengan secepat kilat, dan itu berlaku dalam revolusi Iran. Tetapi sayangnya kerana dengan sebab orang kita sendiri tidak faham tentang revolusi itu, orang Syiah sendiri, termasuk pemimpin Syiah sendiri, termasuk Imam Khomeini juga angkuh dan sombong bersama dengan orang Arab, pemimpin Arab yang tidak menilai sebaik-baiknya kebangkitan umat Islam ini yang dicetus oleh revolusi Iran, menyebabkan peluang kita untuk maju, untuk digerak ke depan tidak berlaku. Dan sekarang 41 tahun kita sudah dapat lihat bahawa sekarang kita berada di tahap akhir kebangkitan, dan segala-galanya tidak ada apapun yang berlaku kepada kita kecuali kita rajin sembahyang, rajin puasa, rajin belajar agama, rajin mendengar ceramah, tapi tak pergi pun ke arah lebih jauh daripada itu, untuk membangun, untuk menjadi khalifah di bumi ini. Kita hanya jadi pengikut, jadi pak turut sahaja. Bagaimanapun kita dapat lihat bahawa ada sekarang ini Turki sahaja yang nampaknya ke depan dalam bidang itu, kerana Erdogan nampaknya lebih memahami daripada semua pemimpin umat Islam, khususnya di negara Arab, dalam memajukan negara, kerana beliau nampaknya agama kukuh dan dunia pun kukuh, dua sekali dia pergi. Dan kita juga berharap pada satu hari nanti dapat melihat negara Islam lain akan jadi seperti dengan Turki, iaitu Indonesia, yang sekarang ini nampaknya ada gaya boleh maju menjadi sebuah negara maju pada masa akan datang. Tapi tak tahulah apakah akan dihalang oleh golongan-golongan agama yang begitu kuat juga di Indonesia. Kalau di Turki walaupun kuat, tapi golongan Erdogan dan orang-orang yang menyokong Erdogan itu adalah masih kuat. Golongan agama tradisional, golongan agama konservatif di Turki tidak, walaupun kuat, tapilah tidaklah sehebat seperti golongan reformis, golongan yang mau kepada kemajuan, yang menyokong Erdogan pada waktu ini. Di Indonesia saya kurang pasti apakah golongan agama tradisional, golongan agama yang ortodok ini lebih kuat daripada golongan reformis, golongan progresif. Saya kurang pasti tentang Indonesia. Okey, setakat ini saja malam ini. Sekian wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.